Model AD adalah akronim yang merujuk kepada 5 fasa, iaitu fasa analisis, design, development, implementation dan evaluation. Setiap fasa ini memainkan peranan penting untuk menghasilkan pengalaman pembelajaran yang berkualiti. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam model ini, kita dapat memastikan kursus atau latihan yang kita hasilkan berkesan, relevan dan mudah difahami oleh pelajar. Fasa pertama ialah analisis. Pada peringkat ini, ia melibatkan beberapa proses penentuan serta mengenal pasti masalah yang ingin diselesaikan. Setelah sesuatu masalah dapat dikenal pasti, proses analisis akan dilaksanakan bagi mencari apakah punca atau faktor yang berkaitan atau yang menimbul masalah tersebut. Kita akan menganalisis 3 perkara, iaitu analisis terhadap pelajar, analisis terhadap persekitaran pembelajaran dan kenal pasti matlamat pengajaran. Seterusnya, kita akan menganalisis kandungan yang ingin digunakan. Contohnya, saya menggunakan JSKP tahun 6 bagi menjadi kandungan yang ingin saya gunakan. Fasa kedua adalah design, iaitu reka bentuk. Peringkat ini dilaksanakan selepas proses analisis keperluan selesai. Ia menjelaskan pandangan keseluruhan mengenai rupa bentuk, struktur, pendekatan teori, jenis media dan teknologi yang akan digunakan. Kita akan mereka bentuk penggunaan bahan pengajaran, pemilihan strategi pengajaran dan penyusunan pengajaran. Kita akan memilih dan mereka bentuk bahan pengajaran yang sesuai digunakan. Contohnya, saya memilih untuk menggunakan Google Sites sebagai bahan pengajaran. Fasa ketiga adalah fasa development, iaitu fasa pembangunan. Peringkat ini melibatkan membina sistem sebenar dengan menggunakan semua elemen media dan teknologi yang terpilih berdasarkan keperluan. Kita akan menyediakan bahan pengajaran, contohnya video pengajaran, nota pengajaran dan slide pengajaran. Dalam fasa ini, kita akan mula membina atau menghasilkan bahan pembelajaran sebenar. Kita juga perlu melakukan ujian awal ke atas bahan-bahan yang dibangunkan, memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan tiada masalah teknikal. Sebagai contoh, jika kita menggunakan video interaktif, kita perlu pastikan setiap pautan dan fungsi dalam video tersebut berjalan dengan lancar. Fasa pembangunan ini adalah proses menggabungkan semua idea dan konsep reka bentuk menjadi kursus yang dapat digunakan. Fasa keempat adalah fasa implementation ataupun fasa pelaksanaan. Dalam fasa ini, kursus atau program pembelajaran dilancarkan kepada pelajar. Guru akan menyampaikan kepada pelajar. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan mengajar pelajar menggunakan bahan yang telah disediakan. Pelaksanaan juga memerlukan persiapan logistik seperti menetapkan jadual, memastikan peralatan berfungsi dan menyampaikan arahan yang jelas kepada peserta. Selain itu, dalam fasa ini, kita akan mula mengumpul maklum balas awal daripada pelajar yang boleh membantu dalam memperbaiki pelaksanaan pada masa akan datang. Fasa yang terakhir adalah fasa evaluation ataupun fasa penilaian. Di dalam fasa ini, kita akan melihat sejauh mana objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penilaian yang dilakukan mempunyai 2 format, iaitu format penilaian formatif. Penilaian formatif akan dilakukan di sepanjang kursus, di mana kita akan mengumpul maklum balas dan menilai pemahaman pelajar pada pelbagai tahap. Kita akan menyuruh pelajar untuk melakukan dan menerangkan apa yang diajarkan sepanjang waktu pembelajaran berlangsung. Selain itu, terdapat penilaian sumatif. Penilaian sumatif pula dilakukan di akhir kursus ini untuk menilai keberkesanan keseluruhan. Para pelajar akan diminta untuk memberikan maklum balas tentang proses PDP yang dijalankan. Sebagai contoh fasa evaluation, saya telah meletakkan kuis imbuhan, iaitu kuis Kahoot di dalam Google Site saya. Kuis ini akan dilakukan untuk menilai pemahaman pelajar.